mengemukakan, bolehlah kiranya tuan-tuan dan puan-puan mengemukakannya pada sama ada untuk bertanya secara langsung ataupun sekiranya tuan-tuan sukar untuk bertanya secara langsung, bolehlah menaik di ruang chat yang ada di bahagian tepi bawah Google Meet tu ya. Petak bentuk mesej tu. Jadi tuan-tuan dan perempuan boleh klik pada situ dan tulislah apa-apa yang ingin, persoalan yang ingin tuan-tuan dan perempuan tanya, dan saya akan bacakan nanti. InsyaAllah pihak sekolah akan cuba menjawabnya lah sebaik mungkin. Baik, untuk tidak melengahkan masa, saya ingin menjemput yang berusaha Tuan Guru Besar untuk memberkati majlis kita ini pada malam ini, untuk membacakan doa dan seterusnya menyampaikan taklimat pembukaan sekolah yang akan berlaku pada minggu hadapan. Persilakan Tuan Guru Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita mulakan dengan bacaan doa dulu. Mudah-mudahan program kita ini mendapat keberkatan dan kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وإيماننا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر ذي كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم ربنا يسر ولا تعسر واسمم بالخير. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada pengerusi majlis Cikgu Muhammad Nur Zaidi bin Zainul, penolong kanan hal ehwal murid SK Teluk Buluh, yang berusaha barisan penolong kanan, Ustazah Rosnani binti Jamari, Cikgu Nur Zaidi bin Zainul dan Cikgu Muhammad Hanif, serta yang dipertua PIBG, AJK, PIBG, ibu bapa dan penjaga dan ahli-ahli Google Meet sekalian. Kuih manis di atas talam cantik, hadiah ratu. Izinkan saya mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita dapat bersua untuk penataran pembukaan sekolah yang mana akhirnya insya-Allah
yang kusut akan terurai, yang bersimpul akan terbuka. Terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini, daripada guru-guru SK Teluk Buloh, ibu bapa dan penjaga yang sudi meluangkan masa untuk penataran sebagai persediaan dan persiapan pembukaan sekolah penggal ketiga. Dan jika ada pertanyaan seperti mana yang disebut oleh pengacara majlis, kita boleh mengangkat tangan ataupun menulis pada ruang chat sembang yang ada di bahagian ada satu ruang untuk chat lah tulis di bahagian situ. InsyaAllah kita akan cuba baca dan kita cuba selesaikan isu-isu yang dikemukakan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita mulakan dengan surat daripada Kementerian Pendidikan Malaysia yang memaklumkan bahawa sesi persekolahan penggal ketiga 2021-2022 akan bermula pada 3 Januari bermula kalender akademik maknanya kita akan buka sekolah pada 22 hari bulan untuk bulan 22 hari bulan November 2021. Penat hari ni, penat. Baik, terima kasih. Jadi bermula daripada tarikh itu kita akan bersekolah sehinggalah sampai bulan Disember nanti, iaitu kita akan cuti pada 11 Disember 2021 dan 3 minggu kemudian kita akan bercuti sehinggalah pada 3 Januari 2022 tahun depan. Jadi kita akan bersekolah sehingga bulan Disember, 11 hari bulan cuti 3 minggu, dan kita akan sambung selepas itu 3 Januari 2022 pada tahun yang sama. Maknanya kalau murid itu tahun 5, masih lagi tahun 5. Kalau tahun 4, masih lagi tahun 4. Pada tuan-tuan dan puan-puan, untuk pembukaan sekolah ini ada beberapa perkara lah yang perlu kita ingin ingatkanlah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Itu tentang garis panduan pengurusan pembukaan sekolah 3.0. Di antara perkara-perkara penting ialah ibu bapa penjaga boleh dilibatkan melalui persatuan ibu bapa dan guru PIBG dan kumpulan sokongan ibu bapa KSIB bagi membantu pihak sekolah seperti meningkatkan kesedaran, kefahaman berkaitan penularan jangkitan COVID-19 yang dengan cara memberikan kesedaran kepada anak-anak kita sebelum ke sekolah tentang penjarakan fizikal semasa ke sekolah, semasa menaiki kenderaan dan menasihati anak-anak kita supaya tidak berjabat tangan, bersalaman atau bersentuhan antara satu sama lain, sama ada guru, rakan atau rakan orang sekeliling. Kemudian kita nasihatkan semula kepada anak kita supaya sentiasa mengamalkan kebersihan sebelum dan selepas makan. Kemudian kita ingatkan juga supaya mematuhi sistem pergerakan pergi dan balik murid ke sekolah. Jadi peranan ibu bapa ni kita ingatkan semulalah sebelum masuk sekolah tu, takut dah lupa. Jadi menggalakkan jugalah kepada anak-anak ni supaya ibu bapa sendirilah yang mengambil dan menghantar anak-anak ke sekolah. Maknanya tidak wakil kepada orang lain lah untuk mengambil dan menghantar anak. Kemudian kalau bolehlah, saya tak tahu bagaimana keadaan di Teluk Buloh, kita disarankan ibu bapa menyediakan makanan dan minuman dari rumah untuk anak jagaan bagi mengurangkan pergerakan dan kesesakan di kantin. Tapi walau bagaimanapun yang saya fahamkan, kita ada kaedah yang mana kita boleh memesan makanan di kantin dan itu kita akan terangkan selepas ini. Tapi kena akurlah dengan sistem yang telah disediakan untuk memudahkan dan melancarkan pembukaan persekolahan kita. Kemudian pastikanlah anak-anak tuan-tuan dan puan-puan mengambil sarapan dululah sebelum hadir ke sekolah supaya murid ni tidaklah terlalu lama
ya, dia apa ni, nak menunggu rehat. Jadi kalau dah sarapan tu sekurang-kurangnya dia punya masa untuk waktu pukul 10 itu dia sudah beralas perutnya, ya. Kemudian kita juga, ya, mohon ibu bapa menasihati anak-anak jangan berkongsi makanan dan minuman dengan murid lain, ya. Jangan berkongsi makanan dan minuman. Kita nasihatilah, ya. Dan kemudian kita nasihati juga supaya anak-anak ni menjaga kebersihan dan keselamatan, ya, sebelum dan selepas pulang dari sekolah dengan kerap membasuh tangan, ya. Balik mandi, ya. Baiklah. Dan selain daripada itu, pihak ibu bapa juga boleh membantu sebenarnya, ya, membuat tanda penjarakan, ya, di sekolah, ya, mengawal pergerakan murid semasa datang. Boleh juga mengawal pergerakan murid semasa datang, waktu rehat dan baliklah. Ini seperti yang digariskan dalam SOP pembukaan sekolah 3.0, ya. Membantu pihak sekolah menyediakan pen sanitasi tangan dan alat pengimbas suhu badan untuk kegunaan pihak sekolah jika mampu dan berkeperluan. Itu peranan ibu bapa dalam SOP 3.0 pembukaan sekolah. Seterusnya saya akan jelaskan, ya, bagaimana, ya, sistem pembukaan sekolah nanti, iaitu apabila kita bermula daripada 22 hari bulan nanti, maknanya sekolah kita SK Teluk Buluh muridnya lebih daripada 150 orang. Apabila lebih daripada 150 orang, maka sekolah kita akan dibuka dengan kaedah penggiliran, mengikut penggiliran minggu, ya, mengikut penggiliran minggu. Jadi dalam satu kelas itu, contohnya kalau ada 18 orang murid, ya, 9 orang pergi ke kumpulan A, 9 orang lagi pergi kumpulan B. Jadi kumpulan A ini pada minggu pertama dia bersekolah, minggu pertama sekolah, tapi kumpulan B minggu pertama tak sekolah. Itu namanya bergilir. Dia separuh, ya. Jadi kumpulan B tak sekolah. Dia berada di rumah. Dia buat apa? Dia buat persediaan untuk masuk sekolah nanti. Pelajaran yang akan datang. Kemudian pada minggu kedua, kumpulan B pula sekolah. Jadi kumpulan A pula belajar di rumah, ya. Di rumah kena belajar juga sebenarnya, tapi belajar kendiri namanya. Itu kita akan terangkan semulalah, ya. Jadi itu kaedah dia. Maknanya ialah kaedah penggiliran. Penggiliran, ya. Jadi ada dua kumpulan. Kumpulan A sekolah minggu pertama. Kemudian kumpulan B tak sekolah, dia berada di rumah, belajar kendiri. Minggu kedua kumpulan B pergi sekolah, kumpulan A pula belajar kendiri. Jadi kumpulan A tadi yang minggu pertama dah sekolah, pada minggu kedua dia belajar kendiri di rumah, dia akan buat latihan pengukuhan kepada apa yang dia dah belajar masa kat minggu 1 tadi. Dia akan buat latihan dan dia akan buat pengukuhan dan dia juga bersedia untuk pelajaran untuk minggu yang berikutnya. Itu kaedah penggiliran. Anak tuan-tuan dan puan-puan dah dibagikan kepada kumpulan A dan kumpulan B. Jadi ibu bapa kena faham anaknya berada di kumpulan mana. Sama ada kumpulan A ataupun kumpulan B. Jadi kalau kumpulan A kena ikut minggu kumpulan A. Kumpulan B kena ikut minggu kumpulan B. Jadi kita tak mau tukar-tukar. Itu tukar-tukar nanti jadi pening. Ya. Itulah dia pada kaedah penggiliran. Tapi kita semua sekolah. Maknanya tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 semua bersekolah. Tapi dengan kaedah penggiliran. Ya. Itu kaedah penggiliran yang mana ini telah ditetapkanlah bahawa murid-murid sekolah yang kapasiti enrollment murid tu lebih 150 penggiliran. Kecuali SKM. SKM ni sekolah kurang murid, muridnya sikit, dia tak ada penggiliran. Semua datang sekolah. Yang itu lebih mudah sebenarnya, ya. Tapi kita akurlah bahawa kita nak ada penjarakan, ya, kursi meja. Jadi keselamatan itu penting, ya, dalam masih lagi kita berjuang untuk menangani COVID ini. Kita akurlah, ya, kita hadir ke sekolah, kita mengikut penggiliran, ikut minggu lah, ya.
Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mungkin ada yang bertanya dalam waktu nak sekolah ni, dia tanya tentang pakaian lah, biasalah kan. Tentang pakaian ini, sebenarnya kalau boleh, kalau ada pakaian sekolah itu masih muat lagi, bolehlah dipakai. Ya. Tapi kalau sudah tak muat, ya, dah tak boleh nak pakai, dan tak ada pun pakaian sekolah lagi, dah tak muat dah, kan, dah tak ada yang lain, maka bolehlah, ya, boleh apa? Boleh pakai pakaian PJ. Pakaian PJ, pakaian sesuai dan kemas serta sopan. Sekiranya yang seragam yang ada lagi dah tak sesuai untuk dipakai, ya. Macam yang saya sebut, yang disebut oleh Cikgu Nur Zaidi lah, sewaktu pembukaan pembukaan prasekolah kemarin. Sama saja, ya. Jadi kita pakai pakaian PJ yang lebih kemas lah kalau ada lagi, ataupun pakaian yang sesuai dan kemas serta sopan sekiranya seragam yang ada tidak lagi sesuai untuk dipakai. Begitu jugalah tentang kehadiran murid, ya. Kehadiran murid dengan surat pemakluman ibu bapa tidak dianggap sebagai satu kesalahan disiplin, ya. Kerana tidak hadir dan ada surat pemakluman ibu bapa tidak dianggap sebagai satu kesalahan disiplin, tapi hendaklah memaklumkan kepada pihak sekolah. Kalau yang sebelum ini Cikgu Nur Zaidi ada buat borang Google Form untuk diisi, ya, sekiranya anak tuan-tuan dan puan-puan tidak hadir, ya, dan sebabnya dinyatakan di situ, ya, dan tidak dikira sebagai satu kesalahan disiplin, ya. Untuk kehadiran penambahbaikan SOP, pemakaian pelitup muka diwajibkan. Ya, pemakaian pelitup muka di kawasan sekolah diwajibkanlah, ya. Jadi mana dalam kawasan sekolah kita pakailah, ya, pelitup muka. Murid bergejala tidak dibenarkan ke sekolah. Kalau anak tuan-tuan dan puan ada gejala, tidak dibenarkan ke sekolah. Kemudian dalam kelas kita hendaklah memastikan pengudaran yang baik dalam kelas. Maknanya nanti guru-guru akan memastikan pengudaran yang baik, ya. Kita langsir dah tak ada dah, maka kita buka tingkap supaya udara itu boleh keluar dan masuk dengan baiklah. Dan sekiranya anak tuan-tuan dan perempuan bergejala di sekolah, mana anak tuan-tuan dah mula-mula pergi sekolah, okey, elok, tapi tiba-tiba di sekolah ada pula gejala itu, ya. Jadi membuat ujian kendiri, ya, COVID, sekiranya murid bergejala di sekolah, ya, ada ujian COVID, ya, untuk dilaksanakan. Okay. Untuk berkaitan dengan pengurusan pergi dan balik, kita sebenarnya ada pengawalan dan penyuraian murid, ya. Nama dia model 1. Model 1 ni ialah ruang menunggu di dalam kawasan sekolah. Kita ada ruang menunggu dalam kawasan sekolah. Dan model 4 iaitu penyuraian murid secara berperingkat. Jadi bila murid balik nanti, ya, menunggu ibu bapa, dan kita sebelum itu kelas demi kelas akan diuraikan secara berperingkat, ya. Itu seperti yang diamalkan sebelum inilah. Jadi kita ikut lagi kaedah iaitu model 1 dan model 4, menunggu dalam kawasan sekolah dan penyuraian murid dilakukan secara berperingkat. Untuk keselamatan dan kesihatan murid, guru dan warga sekolah, ya, jadi pelitup muka ni setiap masa lah, ya, setiap masa kena pakai pada setiap masa, dan digalakkan menggunakan pelitup muka berganda. Maknanya ada 2, double. Digalakkan. Tapi yang penutup biasa tu kena pakai setiap masa lah, ya. Dan biasalah, ya, penjarakan fizikal biasalah, ya, 1 meter dan lebih, ya, 1 meter dan lebih pada setiap masa. Dan selalulah mencuci tangan dengan air dan sabun. Di kawasan sekolah ni ada kawasan untuk sinki, ya, untuk membasuh tangan dan sabun, ya. Kemudian untuk jika tak ada air sabun, kita boleh guna pan sanitasi. Dan
Saringan kesihatan dilaksanakanlah pada setiap hari di pintu masuk, ya. Dan suhu 37.5 darjah Celsius dan bergejala tidak dibenarkan masuk. Okey. Kawasan sekolah untuk penerimaan murid-murid sekolah pada 22 hari bulan ini insya-Allah sentiasa bersih dan selamat untuk digunakan dan disanitasi dengan kerap, ya, insya-Allah, ya. Dan kita akan memastikan bahawa, ya, pintu dan tingkap hendaklah sentiasa dibuka dan kita dah langsir-langsir juga dibuka untuk tidak menghalang aliran udara. Jadi kalau kipas di kelas itu kita akan buka dan dibukalah on supaya pengaliran udara itu dapat bergerak dengan baik. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, tentang ujian kendiri tadi yang saya sebut, ujian kendiri ini kepada murid dan hanya kepada murid yang bergejala sahaja masa berada di sekolah, ya. Dan kemudian pihak sekolah perlu melupuskan kit ujian kendiri COVID-19 yang telah digunakan mengikut garis panduan pengurusan penggunaan kit ujian kendiri COVID yang ditetapkan. Bila dah guna, dilupuskanlah, itu pihak sekolah lah akan uruskanlah. Okey. Jadi setakat itulah yang saya teringat, ya. Tentang makan, satu lagi makan, ya. Makan waktu rehat, makan waktu rehat masih lagi di dalam kelas lah, ya. Dalam kelas, tidak di kantin lah. Masih lagi makan dalam kelas. Jadi bersama dengan gurulah seperti yang sebelum inilah, ya. Belum lagi dibenarkan untuk makan di kantin. Untuk makan waktu rehat lah. Okey. Kita juga untuk pembukaan sekolah ini saya nak mengumumkanlah bahawa semua, ya, guru-guru SK Teluk Buluh telah pun divaksin, ya. Telah pun divaksin. Begitu juga dengan pekerja kantin, juga pekerja semua pembersihan dan pengawal juga telah divaksin dengan lengkap, ya. Okey. Surau, adakah surau boleh digunakan? Okey. Surau sekolah yang berstatus surau Jumaat dibenarkan melaksanakan solat Jumaat. Ini kita tak adalah. Ini makluman, daripada KPM untuk sekolah besar lah. Sekolah yang ada surau Jumaat ni selalu sekolah asrama penuh, ya. Sekolah yang ada surau boleh diri Jumaat, ya. Okey. Okey. Surau yang bukan berstatus surau Jumaat perlu mendapat kelulusan daripada pihak berkuasa agama negeri, jemaah terhad kepada murid, guru dan warga sekolah. Ini untuk yang surau Jumaat lah. Tapi bagi pihak kita setakat ini untuk penggunaan surau kita ada kawalan lah. Kita ada buku untuk penggunaan surau dan sanitasi tangan, dan ada guru yang menjaga lah untuk program-program seperti guru untuk tasmid dan sebagainya. Jadi setakat ini sahajalah penerangan saya sedikit. Jika ada di antara penerangan saya ini yang mungkin ada yang tercicir di sana sini, mungkin akan dibantulah oleh penolong kanan pentadbiran Ustazah Rosnani. Dan juga jika ada tuan-tuan dan puan-puan yang ingin bertanya lebih lanjut lagi tentang pembukaan sekolah ini, bolehlah bertanya lah, ya. Jadi saya serahkan semulalah kepada Cikgu Muhammad Nur Zaidi bin Zainul. Dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih atas kepada Tuan Guru Besar atas penerangan yang agak panjang lebar, ya, kaitan dengan pembukaan sekolah nanti, ya.
Baik, saya buka kepada ibu bapa ya. Sekiranya ada persoalan yang ingin dikemukakan, bolehlah tuan-tuan dan puan-puan mengemukakan soalan sekarang ataupun menaik di ruang chat tu untuk kita sama-sama selesaikan. Okay, sebab apa yang banyak yang telah ditaklimatkan oleh Tuan Guru Besar tadi, saya rasa maklumat itu tuan-tuan semua sudah sedia maklum ya, bagaimana pengoperasian sekolah sebelum ni. Kita masih lagi dalam proses yang sama, iaitu tuan-tuan datang, hantar anak, drop dekat pintu kecil bagi yang berkenderaan kereta, yang motosikal drop di pintu besar, pagar masuk yang sebelah satu lagi tu kan, pagar yang biasa tu. Dan kemudian kita tak akan tunggu lama lah. Jadi mana waktu sesi untuk ambil nanti, tuan-tuan boleh datang parking kenderaan di padang. Dan kalau boleh tuan-tuan jangan tunggu lama lah. Ya? Jangan tunggu lama. Okey, baik, untuk sesi penggiliran saya tambah sikit yang berkaitan dengan sesi penggiliran ni. InsyaAllah kita pihak sekolah telah menyusun sesi penggiliran kumpulan A dan kumpulan B ni mengikut susunan yang mengikut pada apa kita tengok kepada faktor abang dan kakak ya. Maksud dia abang kakak dia datang ke sekolah, adik dia pun akan datang yang sama di sekolah. Kita tak nak susahkan mak ayah. Jadi kalau kata minggu yang berikutnya semua akan ber-PCR di rumah. Macam tu. Okey, jadi tak adalah yang kakak abangnya datang pada minggu ni, adiknya duduk di rumah. Okey, kemudian ada apa? Abang kakaknya pula minggu depan PDPR, adiknya datang sekolah. Kita tak buat macam tu ya. Sebab kita nak memudahkan ibu bapa ya. Okey. Untuk bagi pakaian ya, pakaian seperti yang telah ditaklimatkan oleh Tuan Guru Besar tadi. Okey, boleh ya, sekiranya masih muat pakaian sekolah tu boleh pakai. Okey, kalau dah tak muat silalah pakai pakaian sukan yang beridentiti sekolah ya. Yang ada t-shirt sekolah tu pakailah t-shirt sekolah. Sekiranya tak ada, pakailah t-shirt yang berwarna putih dan berseluar sukan gelap ya, sama ada hitam ataupun biru tua ya. Okey, kasut sekolah pula kalau muat pakailah kasut sekolah. Sekiranya tak muat, tuan-tuan bolehlah pakai kasut sukan tu, boleh, tak ada masalah. Atau apa-apa kasut raya pun tak apa. Jadi berkasut. Okey, dan berstokin. Sekiranya dah memang tak ada sangat dah, maka barulah kita longgarkan kepada pakaian boleh pakai sandal ya. Kalau boleh tu elakkanlah pakai selipar. Sebab selipar ni nampak sangat lah. Okey. Jadi saya harap rasanya anak-anak kita ni tak adalah dah membesar secara mengejut ya. Mungkin walaupun cuti lama sangat tu, mungkin takkan sampai semua bajunya tak boleh pakai kan. Rasanya boleh lagi tu sekali setakat pakaian sukan, saya rasa dengan hatilah. Okey. Lain-lain perkara pelitup muka seperti yang dimaklumkan adalah wajib tanpa gagal ya. Maksud dia kat sini kita galakkan ya, bukan kita lah, maksud dia MKM, Majlis Keselamatan Negara sekarang ni, dengan pihak KPM sendiri menggalakkan kita pakai 2 lapis pelitup muka. Maksud 2 lapis pelitup muka ni bukannya kita ambil double tutup pelitup muka yang sama, tak. Maksud dia mungkin kita boleh pakai pelitup muka yang biasa kita pakai, iaitu yang 3-ply tu, yang biasa tu. Kemudian kita boleh lapis satu lagi yang fabric punya. Okey, yang fabric punya. Maksud dia yang boleh dibasuh, boleh dicuci. Dan paling baik sekali sekiranya tuan-tuan menggalakkan anak-anak tuan-tuan pakai lagi face shield. Face shield sebab kita faham situasi sekarang COVID-19 ni masih lagi kesnya agak tinggi ya. Tapi untuk keselamatan bersama kita sama-sama ya. Okey. Tentang makanan ya, kita akan teruskan macam sesi sebelum ni. Maksud dia pihak kantin akan menyediakan makanan dan tuan-tuan bolehlah, kiranya tak sempat menyediakan makanan untuk anak-anak, bolehlah membuat tempahan seperti biasa. Dan mungkin saya rasa nilainya pun sama lah kot. InsyaAllah nanti saya akan bincangkan dengan pihak kantin bagaimana ya, akan maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan kami akan sebarkan menunya lah, bagaimana ikut kepada kemampuan pihak kantin untuk menyediakannya. Okey. Jadi lebih baik sebenarnya kalau kata kita sediakan sendirilah. Tapi tuan-tuan ada pilihan. Sediakan sendiri pun bagus, nak tempah kantin pun tak ada masalah. Okey, cuma murid-murid belum lagi dibenarkan untuk bergerak membeli makanan di kantin, masih lagi makan di meja makan di dalam kelas.
Okey, di meja dia lah. Okey. Saya rasa lain-lain saya serahkan ni lah. Maksud dia saya nak bercerita panjang pun mungkin saya akan ulang benda yang sama je. Jadi saya lebih kepada menggalakkan ibu bapa bertanya sebarang kemusykilan supaya saya boleh direct apa yang pihak sekolah boleh direct, apa jawab apa yang kurang faham bagi pihak ibu bapa. Boleh buka on mic ataupun tanya terus ataupun type dia di ruang chat. Sebab kalau boleh kita tak nak bagi sesi taklimat ni terlalu lama sebab saya faham, pihak sekolah faham. Tuan-tuan mungkin penat bekerja seharian pada hari ini dan kita semua penat dan kita perlukan rehat untuk teruskan sesi kita dan kerjaan kita pada esok hari pula. Jadi bolehlah tuan-tuan segerakan pertanyaan jika ada sebarang kemusykilan. Persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Puan Fairuz. Saya nak tanya masalah, bukan masalah lah. Anak saya ada MPK apa. So jadi, dia start dia dapat nombor 1 dalam pukul 2. So jadi saya risau, takut dia balik lewat. Tu saya nak tahu jadual tentang persekolahan tu lah. Kalau boleh dia dapat balik awal dalam pukul 1, tak ada terlepas. Apa penting untuk dia. Ya, faham. Okey, baik. Untuk yang sesi jadual persekolahan kita masih lagi seperti tahun lepas ya. So, kita akan murid yang paling lewat tak silap saya pada tahun lepas pada pukul 1. Kita akan lepaskan, kita akan suraikan pada pukul 1. Okay? Dan sebelum-sebelum tu ada lagi penguraian dia tu. Berlaku sebelum tu lagi. Maksudnya seawal 12.30 kalau tak silap. Budak pra pada pukul 12. Dan seterusnya diikuti dengan murid-murid lain dan kita habis sesi penguraian pada pukul 1. Ataupun dengan lebih tepat lagi saya boleh menjemput Ustazah Rosnani untuk memberi penjelasan berkaitan dengan penyuraian murid ni pada jam akhir kita ni. Ustazah? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makluman semua ya, jadual persekolahan adalah sama seperti mana jadual PDPR sekarang. Jadual tidak diubah. Jadi untuk jadual tahun 6 paling lewat pukul 1.30. Okey. Cuma nanti kita akan dapatkan murid-murid yang bersekolah agama untuk balik awal seperti biasa macam tahun-tahun yang lepas kita akan benarkan murid balik setengah jam lebih awal. Jadi pada hari Isnin kita akan maklumkan dalam grup sama ada murid itu balik awal ataupun balik mengikut jadual seperti biasa. Tetapi murid yang terlibat dengan peperiksaan sekolah agama kita akan benarkan balik awal. Okay. Ada jelas Puan? Saya harap menjawab soalan Puan Fairuz ya. Jelas. Terima kasih. Ya, baik. Ada lain-lain persoalan? Saya teruskan sedikit ya, sedikit taklimat daripada kurikulum. Okay, untuk makluman semua ibu bapa ya, mohon untuk kehadiran sesi 22 hari bulan 11 ini minggu depan sehinggalah kepada bulan 12 ya. Selama 3 minggu ini diharap semua murid dapat hadirlah sekiranya tidak ada apa-apa masalah ataupun tidak ada yang mempunyai gejala ataupun yang kuarantin. Jadi diharapkan semua murid dapat datang kerana pada waktu ini semua guru akan menilai mengenal pasti tahap pencapaian murid sepanjang PDPR ya. Jadi pada ketika ini jugalah nanti guru akan membuat ulang kaji mana-mana murid yang tidak mencapai tahap penguasaan minimum mereka. Sebab dalam PBD, pentaksiran bilik darjah, kita telah buat pentaksiran melalui PDPR. Tapi untuk memuaskan hati semua guru dan juga ibu bapa, kita akan bantu anak-anak ini yang mana tidak mencapai tahap penguasaan mereka. Jadi diharapkan kepada ibu bapa sekiranya anak-anak tidak menghadapi ataupun tidak ada apa-apa gejala, tolonglah pastikan anak-anak semua datang ya tuan-tuan.
Sebab kita perlu memastikan murid ini berada di tahap TP mana. Sebab pada pembukaan sesi pengajian ketiga Januari dan Februari akan datang ialah masa untuk kita menjalankan latih tubi untuk memastikan murid-murid yang tidak mencapai tahap penguasaan minima akan dibantu, akan dibuat pemulihan ataupun dibantu dari segi latih tubi supaya mereka betul-betul faham dengan standard pembelajaran ataupun pelajaran yang mereka tidak kuasai. Dan murid yang telah mencapai tahap penguasaan kita akan beri latihan sebagai pengukuhan. Jadi kerjasama daripada ibu bapa untuk membantu anak-anak kita lah ya, untuk membantu anak kita supaya tidak ketinggalan dalam silibus ataupun mata pelajaran di mana tajuk-tajuk yang sepatutnya mereka kuasai, terutama dalam mata pelajaran yang penting lah, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik ya. Jadi diharap anak-anak kita tidaklah kalau kita yang malas nak datang ke ataupun yang memang dah ada seronok dah lama di rumah. Jadi tolonglah kembalikan semula anak-anak ini supaya semangat mereka ada untuk datang ke sekolah. Okey, saja. Terima kasih. Baik, berkaitan dengan kehadiran ya. Untuk kehadiran murid ni sebenarnya untuk yang kumpulan A ya, contoh dia kumpulan A yang hadir pada minggu pertama tu. Maksud dia kehadiran dia ambil di situ. Maksud dia kalau murid yang ber-PDPR di rumah kumpulan B, maksud dia kumpulan B itu dikira hadir semuanya. Okey. Untuk yang hadir ke sekolah, contoh dia tadi 9 orang yang hadir untuk kumpulan A itu, sekiranya tidak hadir, dianggap tidak hadir. Okey. Dan itu tidak menjadi kesalahan disiplin. Cuma pihak ibu bapa perlu mengisi borang dalam Google Form nanti yang saya edarkan dalam grup kelas dan akan disampaikan. Jadi tuan-tuan tolong isi sebab ketidakhadiran anak tuan-tuan di sekolah pada minggu tersebut. Waktu dia maksudnya dia patut hadir ke sekolah tapi dia tak hadir, itu yang dikira sebagai tidak hadir. Tapi yang mana dia ber-PDPR di rumah, iaitu sebahagian lagi, itu pihak sekolah akan kira semua hadir. Jelas ya? Jelas ya? Agak-agak tuan-tuan dapat faham lah. Jadi bolehlah kita sama-sama lah bantu ya. Kalau boleh tu tolonglah hantar anak. Saya minta tolonglah hantar anak ke sekolah sebab kita bimbang sebab dah lama anak-anak tuan-tuan dan perempuan ini tak ke sekolah, jadi kita tak tahu perkembangan sebenar ilmu pengetahuan dia bagaimana. Jadi kita ni pihak cikgu-cikgu ni sangat risau sebenarnya akan perkembangan anak-anak tuan-tuan. Dan kita harap kita dapat boleh membantulah supaya anak-anak tuan-tuan ni mendapat apa yang sepatutnya berkaitan dengan pembelajaran. Itulah harapan pihak sekolah. Lain ada apa-apa pertanyaan ataupun persoalan yang ingin dikemukakan, ditanya? Alhamdulillah ya, yang ramai yang hadir pada malam ni. Kita dapat sehingga maksimum 71 orang. Jadi kepada ibu bapa yang tak dapat join, mungkin masalah talian atau semua, jadi saya harap tuan-tuan selaku warga SKTV ni yang berkaitan dengan maklumat yang dapat pada malam ni bisa evaluasikan. Okay. Untuk makluman juga, selepas ini guru kelas akan masukkan kumpulan penggiliran anak-anak tuan-tuan dalam grup WhatsApp. Dan juga jadual waktu untuk guna minggu depan, bermula pada minggu depan. Kita akan guna jadual waktu yang ada sekarang. Mungkin ada yang dah terlepas ataupun dah hilang ya. Jadi kita akan blast mula dalam grup WhatsApp nanti. Okey, jadi harap semua ibu bapa dapatlah pastikan anak-anak mereka sama ada di dalam kumpulan A ataupun kumpulan B dan juga jadual waktu. Sebab untuk seperti mana yang terangkan oleh guru besar tadi, untuk kumpulan A, mereka akan meneruskan tajuk-tajuk yang ada dan kemudian untuk kumpulan B, dia akan ikut pada minggu hadapan. Jadi 2 minggu berturut-turut itu adalah sama. Jadi tuan-tuan jangan bimbang sebab tajuk-tajuk yang diajar adalah sama minggu ini dan minggu depan bagi kumpulan A dan kumpulan B. Okay?
Cuma untuk kumpulan A sekiranya pada minggu ini mereka datang ke sekolah, minggu hadapan mereka akan menyiapkan tugasan yang diberi pada pembelajaran minggu ini. Begitu juga dengan kumpulan B. Jadi insya-Allah anak-anak tuan-tuan tidak akan terlepaslah daripada tajuk-tajuk yang akan diajar, sama aja. Okey? Murid RMT Cikgu Zaidi. Ya. RMT. Baik, untuk RMT ya, kita masih lagi peruntukan RMT itu masih ada. Jadi insya-Allah kita akan saya akan dapatkan maklumat lanjut berkaitan dengan RMT ini daripada pihak PTB dan saya akan cuba menjawabnya lah sebelum sesi persekolahan bermula. Tapi peruntukan RMT itu masih ada. Okay. Okey, saya rasa untuk memudahkan, jadi untuk semua, untuk hari Isnin ni, bawalah duit RM2.50 untuk makanan pada hari Isnin. Sebab kita, itu nilai yang telah kita persetujui bersama. Ya. Jadi untuk keesokannya kita akan buat tempahan dan guru kelas akan kutip macam biasalah. Jadi untuk hari Isnin ni kita akan ambil ambil berapa murid yang ambil order pagi-pagi tu. Jadi puan-puan sekiranya tidak dapat membekalkan anak-anak dengan makanan, bekalkanlah dengan duit. Okey, diharapkan tidak adalah murid yang tidak makan pada hari itu, insya-Allah. Kita akan kenal pasti semua murid akan dapat makanan. Tadi kita ada mungkin ada pertanyaan daripada Puan Syarifah tadi ya. Syarifah Nur Hafizah nama. Okay. Ada angkat tangan tadi ya. Ada Puan Syarifah di sini? Ya, ada pertanyaan Puan Syarifah. Oh, tertekan. Salah tertekan button ni. Okay, saya ingat ada persoalan ke apa yang ingin tanya. Baik, lain-lain. Ada apa-apa pertanyaan daripada pihak ibu bapa? Kemuskilan bila bertanya sebab kita pun tak nak drag masa terlalu lama. Okay. Maksud dia tuan-tuan dan perempuan tak perlulah nak rasa bimbang. Cuma prosedur dia prosedur yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Kita dah ada pengalaman bagaimana sesi persekolahan sebelum ni. Okay. Cuma kita tambah baik sikit saja. Okay. Mungkin kita tambah baik contohnya dari segi kit, test kit tadi tu. Okay, untuk makluman semua ya. Pihak Kementerian PTB cuma bekalkan sekolah kita 40 saja ya test kit tu. Jadi kita limited orang kata dengan 40 sahaja. Maksud dia sekiranya dah habis peruntukan tu, maksud dia nanti tuan-tuan terpaksalah mendapatkannya sendiri untuk dibuat test kit lah sekiranya. Tapi senangnya begini sajalah. Kalau rasa tuan-tuan, anak tuan-tuan ada je bergejala, sesemua ke apa ke, tak perlulah hantar anak-anak ke sekolah. Okey, sebab nanti bila sampai di sekolah pun pihak sekolah akan letak dia di bilik isolasi dan akan menghubungi tuan-tuan untuk datang ambil yang seperti biasa. Okey, datang ambil datang ambil di sekolah lah. Okey. Okey, kita ada persoalan kat sini. Sekiranya murid anak daripada grup A tidak sihat demam seminggu, bolehkah dia masuk grup B untuk cover kedatangan yang miss sebelum ni? Jawapannya tidak boleh. Okey, tidak boleh. Sebab apa? Sebab kita dah limitkan tempat duduk dia. Maksud dia anak-anak tuan-tuan, contoh di dalam kelas tu ada 18 orang. Jadi 9 orang yang hadir pada kumpulan A minggu pertama dan pada minggu yang kedua, kumpulan yang kedua 9 orang pula. Dan anak-anak tuan-tuan ni tidak akan berkongsi meja dan kerusi. Maksudnya dia akan duduk atas meja, duduk kerusi dan meja dia.
Okey, jadi kalau kata dia nak hadir pada minggu B, dia dah jadi 10 orang. Jadi tak akan berlaku penjarakan dan SOP yang seperti yang digaris panduankan sebagai PPM lah. Maksud dia kena tunggu minggu ketiga. Okey, baru dia datang ke sekolah. Tapi tuan-tuan jangan bimbang. Sekiranya dia ada masalah seperti demam tadi tu, cuma tuan-tuan perlu isi sahaja borang soal Google Form tu, nanti akan saya akan bagi nanti. Dan nyatakan kenapa anak tuan-tuan tidak hadir. Okey, kalau kita demam seminggu, tak apa. Dia bukannya satu kesalahan disiplin. Okey, bukannya satu kesalahan disiplin yang sekolah nak ambil tindakan keluarkan surat apa, tidak. Okey, cuma sebagai makluman untuk rekod sekolah. Sekiranya apa-apa berlaku, pihak sekolah boleh memberikan maklumat tersebut kepada pihak wajib dan pihak sekolah boleh mengambil tindakan. Sekiranya perlu. Contoh dia macam ada bantuan ke apa ke perlu sampaikan. Jadi saya minta tuan-tuan dan perempuan isilah Google Form tu selengkapnya. Mungkin ada banyak lah yang diperlukan, perlu tulis banyak kali. Contoh dia ya, contoh. Anak tuan-tuan tak dapat datang selama seminggu. Maksudnya 5 hari. 5 hari tuan-tuan isi Google Form tu nak kena tulis alamat yang sama. Kan? Tapi untuk maklumat tuan-tuan tak apa tulis. Sebab kalau ikutkan tuan-tuan kena buat surat. Kalau kata nak buat surat pun memang tuan-tuan terpaksa juga tulis banyak 5 kali kalau 5 hari. Kan? Jadi sekarang ni pihak sekolah dah memudahkan tuan-tuan. Cuma isi saja Google Form tu, nyatakan sebab alamat yang dinyatakan tu adalah alamat yang di mana anak tuan-tuan berada. Maksud dia di mana dia sakit tu di mana. Jadi pihak sekolah dapat sedia maklum tentang itu. Okey ya. Jadi tuan-tuan tak apa isi sikit aja sebenarnya, tak ada pun, cuma isi Google Form tu. Saya cuma nak memudahkan tuan-tuan. Cuma sebelum ni saya maklumkan kepada prasekolah, nanti sekiranya sampai masa dia nanti saya akan masukkan ke dalam bentuk surat. Maksudnya saya transferkan maklumat data daripada Google Form yang tuan-tuan isi itu dalam bentuk surat. Dan sekiranya tuan-tuan hadir, tuan-tuan cuma perlu menandatangani surat tu lah sebagai bukti akuan kata sebelum ni anak-anak tuan-tuan tidak sihat dan tidak dapat hadir ke sekolah. Itu umpama macam surat lah, surat pengesahan kata anak tuan-tuan tak dapat hadir ke sekolah. Okey. Baik, kita ada satu persoalan kat sini. Sesi persekolahan ini akan lanjut sampai berapa hari cikgu? Kalau ikut bulan 12 tu jangka cuti. Okey, baik. Kita bermulanya pada 22 hari bulan. Kita akan terus sampailah pada 11 hari bulan. 11 hari bulan tu maksud dia sesi cuti sekolah tak diusik. Okey, anak tuan-tuan datang sekolah macam biasa, cuti sekolah macam biasa. Cuma kat sini perbezaan dia, anak tuan-tuan tu akan berada pada kelas yang sama pada tahun depan sehingga habis bulan hujung bulan Februari. Okey, hingga habis hujung bulan Februari. Masuk saja bulan Mac, maka dia akan, kalau kata darjah 6 tu dia akan masuk sekolah menengah. Kalau kata darjah 5, dia barulah dia naik darjah 6. Macam tu. Maksud dia ada tempoh 2 bulan. Itu bukan apa, itu adalah proses untuk orang kata apa, sesi pemulihan dia. Sesi untuk dia pulih sebab dia dah terlalu lama meninggal sesi pembelajaran yang sepatutnya dia terima. Jadi kita perlu ambil, pihak kementerian perlu ambil satu masa untuk dapatkan balik, orang kata apa, macam sesi pemulihan lah untuk orang kata apa, peralihan kepada anak-anak tuan-tuan perempuan. Tapi sesi cuti sekolah ke apa ke seperti dalam jadual, dalam kalender dia tidak berubah. Dia sama saja. Cuma kita anjakkan sikit saja. Itu juga. Dan benda ni, perkara ni dia akan lanjutkan sehingga tahun 2023. Yang saya difahamkanlah ikut takwim yang saya tengok tu sehingga 2023. Maksudnya 2023 pun masih lagi bulan 2. Barulah anak tuan-tuan akan naik, kalau kata darjah 5 tadi, dia naik darjah 6. Lepas tu bulan 2 tahun depan 2023 baru dia masuk tingkatan 1. Macam tu. Kita tunggulah nanti macam mana, mungkin ada perubahan-perubahan selepas ni. Walau bagaimanapun kita terima dulu seperti yang sedia ada. Okey, jelas ya? Jadi jangan risau tentang cuti sekolah tu tidak akan berubah.
Jadi tuan-tuan kalau ada perancangan ke nak bawa anak bercuti ke apa ke, tak ada masalah. Lakukanlah masa cuti sekolah. Okay, jadi proses kita sekarang ni, kita start bersekolah pada 22 hari bulan dan kita akan bercuti pada 11 hari bulan di Disember. Sehingga macam tu lah. Dan giliran dia berlaku macam tu lah. Okay, kita akan berlaku, minggu ni kumpulan A, minggu depan kumpulan B, satu kumpulan A, satu kumpulan B, cuti sekolah. Jelas ya? Tuan-tuan boleh rujuk pada ruang chat tu ya. Ustazah Rosnani dah letakkan. Sesi persekolahan, cuti semua ada di situ. Tuan-tuan bolehlah tengok supaya lebih jelas. Cuma pihak sekolah amat sangat berharaplah, minta sangat-sangat kerjasama daripada tuan-tuan dan perempuan. Berikanlah sedikit motivasi kepada anak-anak kita. Saya percayalah sebab bila kita ni anak-anak, bukan kata anak orang lain lah, anak saya pun sendiri mungkin kalau terlalu bercuti lama, suasana dia dah orang kata apa, terlalu selesa dengan duduk di rumah ni. Mungkin ada di kalangan anak-anak tuan-tuan perempuan mungkin dah macam lemah semangat nak masuk sekolah, dah tak nak bersekolah, hilang semangat nak belajar, dah tak ada minat nak belajar. Kan? Memang kita sedih lah. Kita pihak sekolah rasa memang kalau itu kan perkara tu tak wajar lah. Sebab kita percaya anak-anak kita ni sangat-sangat memerlukan ilmu. Jadi waktu inilah kita nak tumpahkan segala ilmu yang ada pada mereka. Dan kalau boleh, pihak sekolah minta lah jasa baik ibu bapa untuk memotivasikan anak-anak kita tu hantar ke sekolah. Buatlah macam mana pun. Kalau boleh tu, biarlah anak kita tu pulih balik. Cuti pun dah terlalu lama, kan, berada di rumah. Bukanlah istilah cuti tu terlalu lama. Maksud dia, memanglah belajar di rumah tapi tak sama. Kan? Jadi kita nak pulihkan balik semangat tu. Sebab saya difahamkan ada 2-3 orang murid kita yang memang dah hilang minat untuk belajar. Memang saya dengar tu saya rasa sedih lah. Agak sedih. Kerana pelajaran itu sangat penting. Okay. Harap orang kerjasama itu apa. Berilah sedikit semangat. Motivasi. Kita kan kepentingan. Kenapa perlu belajar. Kenapa perlu datang ke sekolah. Dan anak-anak kita. Mudah-mudahan ini akan dapat membantulah anak-anak kita untuk sekolah. Lain ada apa-apa persoalan yang ingin ditanyakan? Sebelum kita rasa sekarang ni dah pukul 9.39 ya. Lagi 6 minit lagi kita dah cukup masa untuk 1 jam. Jadi kalau ada apa-apa persoalan lagi yang ingin ditanyakan, silalah tanya sebelum kita menutup majlis kita, taklimat kita pada malam ni. Ataupun mungkin ada tambahan-tambahan lain daripada guru-guru, pihak guru sendiri, mungkin ada tambahan yang ingin bersuara, ingin bercakap, ingin menyampaikan sesuatu pada pihak ibu bapa, bolehlah buat demikian. Mungkin kita ada, mungkin saya sendiri, mungkin daripada pihak pentadbir sekolah ada yang terlepas padam, yang maklumat yang tidak disampaikan, yang patutnya disampaikan tapi tidak dapat disampaikan. Mungkin pihak guru-guru yang lain boleh membantu untuk menyampaikan pada ibu bapa dalam tempoh 6 minit ni, dan tempoh 5 minit ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, sila Teacher Amy. Saya Teacher Amy ya. Cuma macam peringatan jugalah kepada murid. Kalau ibu bapa boleh tolong ingatkan, kalau ada modul ataupun kerja yang tak hantar tu tak apa. Modul tu nanti bila buka sekolah bawa je, sebab nanti saya akan compile, saya akan jadikan macam buku lah. Masukkan dalam file mereka. Mereka ada file kalau untuk bahasa Inggeris tahun 6 memang masing-masing ada file. Jadi saya minta sangat kalau ada mana-mana modul yang belum hantar, yang masih ada dalam simpanan, tolong bawa. Tak apa, nanti kita akan bincang sama-sama jawapannya. Jangan risau, kalau tak siap pun tak apa, bawa je ya.
Itu saja cikgu. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada Teacher Amy. Okay, pada ibu apa ya, modul-modul yang tak siap apa ke kumpul aja. Hantar balik ke sekolah. Okay. Untuk cikgu buat semakan dan bukan ni kita kata semakan satu, lepas tu kita mungkin boleh buat, kita boleh bincang dengan anak-anak tuan-tuan dalam kelas. Mungkin boleh bagi juga ajar lagi macam mana untuk dapatkan kita menyelesaikan modul-modul tu lah. Okay. Sebagai alat bantu untuk bantu belajar. Okay. Daripada Ustazah Sumiyati ya. Tolong ingatkan pada pihak ni anak-anak kaitan dengan buku teks ya. Buku teks. Sebab ni pun dah nak sampai nanti mungkin selalunya ujung-ujung tahun ni buku teks ni nak kutip dah. Tapi kita lanjutkan lagi sesi persekolahan kita mungkin dalam bulan 2 nanti kot buku teks kita akan ambil balik. Okay. Pihak sekolah akan pulangkan pada pihak sekolah lah. Tidak saya. Maafkan saya cakap ambil balik macam dekat orang kampung. Okey. Lain ada apa-apa persoalan, kita santai-santai je rasanya. Tak adalah rasa tegang sangat. Nampak macam formal sangat. Ya. Takut juga mak ayah nak bertanya ya. Ya tu. Kita santai-santai. Mungkin ada persoalan yang ingin ditanyakan lagi. Dan tempoh 3 minit lagi. Rasanya. Ataupun ada lain makluman daripada pihak cikgu selain daripada buku teks, ingatan tentang buku teks dan juga modul. Okey, asal. Ya Ustazah, silakan Ustazah. Okey, saya rasa semua dah jelas, ibu bapa dah faham ya mengenai taklimat yang telah kita berikan. Okey. Jadi untuk makluman semua ya, makluman ibu bapa dan juga mungkin untuk makluman di sini kita ada pegawai daripada Pejabat Pendidikan Daerah ya bersama dengan kita, iaitu Puan Puteri Fazliah, di mana beliau adalah pegawai angkat Sekolah Kebangsaan Teluk Buloh. Jadi untuk itu saya mempersilakanlah Puan Puteri untuk memberi sedikit ucapan kepada semua ibu bapa dan sebagai ucapan penutup lah sebelum kita mengakhiri taklimat kita pada malam ini. Persilakan. Minta maaf Ustazah Puteri, saya tak perasan. Okey, kata Ustazah Puteri ada dalam ni ya, saya tak perasan. Okey, persilakan Ustazah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam wanti memang target ke arah PPD nombor 1 di Malaysia, insyaAllah. Yang berusaha Tuan Guru Besar Ustaz Kamarudin bin Jaafar, barisan pentadbir PK1, PKM dan juga PK Koko, serta guru-guru SK Teluk Buloh dan para ibu bapa yang menyertai Google Meet pada malam ini, iaitu taklimat penataran pembukaan sekolah yang akan berlangsung ya, maksudnya yang akan bersekolah pada 22 November 2021, iaitu hari Isnin minggu hadapan. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa, AJK PIBG dan juga pihak sekolah yang melaksanakan penataran pembukaan sekolah untuk fasa keempat. Saya doakan semoga perjalanan persekolahan untuk sesi yang berlangsung tak lama dalam 3 minggu lebih kurang, supaya berjalan lancar. Ibu bapa mohonlah selalu melihat grup-grup WhatsApp anak-anak masing-masing. Grup A, grup B ya, jangan salah hantar pula nanti anak-anak. Pastikan anak-anak tidak bergejala terutama anak-anak tuan-puan yang sesama, batuk, kalau boleh jangan dihantarlah ke sekolah. Ada setengah ibu bapa kadang-kadang dihantar kita takut itu salah satu gejalanya. Kalau boleh jangan hantar. Dan pastikan ingatkan anak-anak tuan-puan sentiasa memakai mask ya, walaupun dalam kelas dia senantiasa pakai mask. Jangan bukalah
Itu ingatan yang paling penting lah. Dan insyaAllah pihak sekolah akan sediakan pencuci tangan di setiap kelas, dan mintalah anak-anak tuan-puan ikut apa arahan guru-guru yang berikan, apa arahan yang guru berikan kepada anak tuan-puan. Dan saya minta tuan-puan, waktu balik jangan tunggu terlalu lama di sekolah. Ikut waktu yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah lah. InsyaAllah penyuaraian akan berlaku nanti waktu balik mengikut kelas ke Cikgu Zaidi? Ya, mengikut betul. tahap? Mengikut kelas. Mengikut kelas. Jadi sekiranya anak tuan-puan tahap 1, mungkin dia keluar awal sikit kot daripada tahap 2. Begitu juga yang pra-sekolah. Jadi saya mohon ibu bapa jangan sampai terlupa ambil anak-anak sudahlah. Terutama yang nak periksa UPKK sampai minggu hadapan ataupun sampai hujung bulan 11 tak silap saya. Dari saya itu saja. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak pentadbir Sekolah SK Teluk Buluh kerana invite saya dalam Google Meet ni. Saya pun tak apa kenal ibu bapa dalam ni, tapi saya rasa okey kot semuanya. Sekolah pun dalam keadaan yang bersih, sudah disanitasi. InsyaAllah mungkin dalam minggu ni sanitasi lagi sekali kot Ustaz. Mungkin sanitasi lagi sekali. Saya pasti ibu bapa jangan bimbang lah menghantar anak-anak tuan-puan ke sekolah. Cuma saya mohon yang bergejala contoh demam, sesema, batuk, jangan dihantar ke sekolah. Saya mohon tu lah. Itu saja daripada saya, Cikgu Zaidi, Ustaz dan Puan Rosnani. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Ustazah Fazlia. Pegawai kad sekolah kita daripada studi Seratus. Baik. Saya rasa semuanya sangat jelas dan sekali lagi saya tegaskan kat sini, insyaAllah tuan-tuan dan puan jangan bimbang. Pihak sekolah akan kerap mensanitasi bangunan sekolah, tempat duduk anak-anak tuan-tuan selepas daripada sesi pembelajaran di sekolah. Okey, Cikgu Zaidi ada sedikit lagi pesanan kepada ibu bapa. Okey, saya mendapat mendapat peringatan ataupun pesanan daripada parent, daripada guru-guru meminta semua murid membawa alat tulis yang cukup, sebab kita kalau boleh tak maulah anak-anak ni berkongsi terutama pemadam dan pensel warna. Itulah mintalah tolong sangat-sangat supaya anak-anak ni ada cukup alat tulis mereka. Sebab mereka ni kadang-kadang suka berkongsi-kongsi dengan kawan-kawan kan. Itulah kalau dapat sediakanlah Tak perlu yang berkualiti lah, sekurang-kurangnya boleh digunakan. Pemadam tu kena ada lah sebab murid ni suka padam-padam kan, pegang-pegang. Itulah kalau boleh kita tak adalah berkongsi-kongsi. Itu saja. Ya. Kita maksudnya kita sesuaikan dengan situasi pandemik ni, maksudnya Cikgu Zaidi. Sekiranya ibu bapa mampu, bekalkanlah anak-anak face mask yang ni lah yang belum guna, letak dalam plastik ke apa ke, takut nanti face mask anak-anak tu kotor ke sebagainya, dah jatuh, dia tak boleh guna tu. Pastikan dia bawa spare lah. Tu penting tu face mask tu sebab dia senantiasa pakai sampai balik. Dari datang sampai balik. Face mask merupakan perkara wajib Ini termasuk di kalangan cikgu sendiri Sebab saya difahamkan di negeri Pahang telah berlaku satu macam spot check dan dah ada yang dah kena denda dah denda sehingga RM1,500 agak tinggi denda yang dikenakan sebabkan hanya kerana tidak memakai face mask. Jadi kita tak naklah benda perkara-perkara macam tu berlaku di sekolah kita lah. Okay. Baik, lain-lain saya rasa semuanya telah ditaklimatkan dengan jelas. Okey, jadi saya rasa kita pun tidak perlu lama lagi lah dalam sesi taklimat ni. Sekarang pun jam dah dekat 9.10. Jadi saya percaya semua kita ni dah letih dan ingin berehat. Jadi saya dengan ini kita sama-samalah menutup majlis taklimat penataran pembukaan sekolah 2.0
dengan tasbih kifarah dan surah Al-Ams. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berehat semua. Terima kasih.